Ini berkongsi pengalaman kiriman yang diketengahkan oleh Seha. Kata Seha, apa khabar Kisi? Selamat malam. Selamat malam. Kisi, hujung minggu lalu saya nak adakan rumah terbuka. Dan sebenarnya nak masak atas dapur dan kami nak mencari papan kayu lah untuk buat alas. Kami nak masak di luar rumah supaya lantai di luar rumah tu tidaklah akan menjadi hitam. Jadi saya ni suruh suami saya turun bawah, tapi suami kata dia malas, dia nak buat benda lain di rumah. Jadi terpaksalah saya turun bawah, pergi dekat bin center ataupun tempat pembuangan sampah berdekatan dengan rumah saya untuk mencari papan-papan kayu dibuat alas, diletakkan di luar rumah untuk masak. Jadi kata teman kita ni, bila sampai di bin center, saya ternampak ada tong sampah ni. Kemudian alangkah terperanjatnya, dalam tong sampah tu saya nampak ada kepala orang. Jadi mungkin orang tu sedang duduk lah. Bila dia duduk kan menyangkungkan, nampak bahagian kepala belakang saja, rambut hitam. Jadi mungkin saya fikirkan itu adalah bayah ataupun pekerja Bangladesh yang bertugas. Saya pun menghampiri kotak sampah tersebut. Jadi saya sampai depan, saya ketuk. Bayar. Dia tak pusing ke si? Malah dia sedang seolah-olah melakukan sesuatu. Saya panggil lagi. Bayar. Dia tak layan saya. Casey, kemudian saya dengar orang di belakang panggil, yes? Saya toleh belakang, nampak seorang lelaki Bangladesh menyaut panggilan saya. Apabila saya toleh balik, tengok dan pandang dalam kontainer, dalam kontainer tu kosong, Casey, tak ada orang pun. Kemudian saya pun kuatkan semangat. Saya tanya pada lelaki Bangladesh tersebut, nak cari papan kayu ada tak? Dia tunjukkan saya, Casey, adalah orang-orang buang almari yang dia dah pecah-pecahkan, nak dibuang. Saya angkutlah beberapa keping papan kayu tu untuk dibuat alas. Terima kasih dan selamat tengah malam, Casey. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Kita teruskan dengan seorang pendengar kita di ujung talian. Hello, selamat pagi. Selamat pagi, Casey. Ya, siapa bercakap ni? Nama saya Zairi, ya. Dan Zairi, ada pengalaman misteri. Anda kata anda seorang pemandu taksi, ya? Ya, saya. Wah, ini dah berapa tahun memandu taksi ni? Baru 6 bulan. Wah, 6 bulan. Ada pengalaman berkaitan dengan tugas anda ke macam mana? Dengan tugas saya. Silakan. Okey, perkara ini terjadi dekat Rifle Range Road. Oh, Dekat Bukit Timah, dekat tu satellite-nya area. Ya. Okey, saya ada terima satu penumpang yang ingin ke sana lah. Pada kemudian saya hantar, saya dah rasakan lain macam lah kan. Cakap, ni tempat sunyi sepi. Pukul 12 lebih malam ni, tengah misteri jam 12 ni. Okey, dah selamat hantar dia ke sana. Saya pusing balik, saya turun balik ke bawah, ada satu busut. Kat busut tu bila cahaya lampu saya tersulur di sana tu, saya tak nampak ada makhluk bergerak. Jadi saya perlahan kiri saya. Saya lihat benda tu pusing, Casey. Saya pusing kan muka dia, tapi tak ada rupa. Lagi saya pun pelan-pelan jalan, buat bodoh, tak nak speed up pasal bahaya kan, tangan liku-liku curam. Itu aja dah, Casey. Ni anda memandu taksi di hantar sana. Kalau mungkin saya nak tanya anda sebagai seorang memandu sekarang ni, kalau ada orang tahan taksi anda waktu macam ni dan anda tanya nak ke mana, dia kata nak pergi Pusaraman, awak bawa tak? Pusaraman tak apalah, pergi sendiri dia cakap. Betul terus terang ni. Tak angkat lah Pusaraman, nak buat apa malam-malam pagi buta. Tapi awak tak tahu ke, dia dah duduk baru dia cakap, bang pergi Pusaraman, pergi Pusaraman nak. Pusaraman, tak apa Pakcik, kereta saya nak rosak. Cakap apa-apa lah. Terima kasih itu dia. Baik, bukan senang tau. Sebab saya tanya soalan tu, ini ada SMS yang saya terima, datangnya dari Encik Saleh. Kata Encik Saleh, apa khabar Kisi? Khabar baik. Saya ingin ketengahkan satu peristiwa pengalaman yang menyeramkan. Saya ada angkut ataupun saya ada
dapat seorang penumpang ni lah. Dan dia ni dari Chua Chu Kang. Casey tahu tak dekat blok ... longkang besar, makcik tu dari situlah. Saya berhenti, teksi saya berhenti, dia tahan, saya berhenti. Kemudian dia naik teksi saya dan saya pun terus jalan lah. Sambil jalan tu saya tanya, makcik nak ke mana? Dia kata, boleh bawa makcik pergi Pusara Aman tak? Saya tengok jam 3:30 pagi, Casey. Waktu tu hari Sabtu. Makcik ni lain macam ya Pusara Aman. Jadi saya terus tekan brek, Casey. Saya tekan brek. Saya pusing tengok belakang. Dekat teksi saya belakang tak ada orang. Dan perkara yang menakutkan ini berlaku 2 hujung minggu yang lalu. Jadi hari Sabtu lah, kata Encik Salih berkongsi pengalaman. Saya rasa mungkin mungkin saya betul salah, tak tahulah, ini andaian saya. Mungkin kalau Cik Salih tak berhenti bila dengar orang kata pergi Pusara Aman, Cik Salih tetap teruskan, mungkin sesuatu akan berlaku lah. Jadi Cik Salih dengar makcik tu dalam perjalanan baru ambil ni, dia pun masuk gear tekan minyak. Sambil bergerak tu dia tanya lah, cik nak ke mana? Nak boleh bawa makcik pergi Pusara Aman. Pit, tekan brek. Dia pusing belakang, makcik tu dah hilang. Dahsyat 669-11897. Bukan senang menjadi pemandu teksi waktu malam ni. Bukan saja harus berdepan dengan manusia, harus juga berdepan dengan makhluk-makhluk yang tak diundang ni. Baik, bersama saya, siapakah di ujung talian? Silakan 669-11897. Hello, selamat pagi. Silakan sekali lagi 669-11897. Kalau ada kisah misteri boleh hubungi saya sekarang. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, siapa ni? Pak Hitam ni. Pak Hitam, apa khabar? Baik. Ada Pak Hitam ada pengalaman tentang apa, Pak Hitam? Silakan. Ini nak komplain lagi ya, Sri. Apa dia? Ini dah 3 minggu Cuba call Casey, masih ada orang angkat. Geram Casey. Oh, betul. Ini nak tipu apa bukan dapat hadiah. Nanti sekali lagi main apa ni, DJ berbunyi pun dapat hadiah. Awak kata awak telefon ada makcik angkat? Aku stres, betul. Sebagai tu kali kau berbual, tapi aku alu-alu. Yalah, awak stres. Saya dengar awak cakap macam ni, saya lagi stres. Dan lagi satu lagi yang probably last week yang kau keluar kat Kuala Kepang tu Ingat tak yang makcik tu cakap anak dia buat balik kuda kat rumah, lepas tu kuda dia macam-macam dan macam-macam terjadi kat rumah Tapi satu setahu aku yang dah get kat Kuala Kepang ni daripada tahun 90-an sampai sekarang. Kalau kita tak seru, kita tak panggil, tak ada benda yang akan datang. Oh, ini tentang tadi kakak tu kata anaknya mau pulang bawa balik kuda, semua gini-gini. Itulah tahu macam stres pada tu hari mendengar ni cerita macam kalau kita tak puja, kita tak bikin apa-apa, tak ada benda yang akan datang ganggu rumah kita. Anda pegiat seni Kuda Kepang Ya. Dah berapa tahun ni? Daripada tahun 90-an lah sampai sekarang. Wah, jadi anda pernah terlibat sama dalam tarian Kuda Kepang lah? Macam-macam lah terlibat. Ini bukan tarian normal, ni tarian yang tarian orang kita panggil tarian mabuk Jadi dalam keadaan anda tidak sedarkan diri tu, apa yang sebenarnya berlaku? Anda boleh tahu tak? Tak tahu Berlaku tak ada. Anda sedar tak apa yang berlaku bila anda tak sedarkan diri tu? Anda kita tahu apa kita bikin. Benda yang kita panggil ni kan akan bertinggi kat kita punya bau. Akan bertinggi kat kita punya bau ni semua. Dan dia buat kita tari apa kita nak bikin. Dan kita kasi dia kawal kita kawal dia jugalah kan. Macam gini Dan tu bila macam tu cakap rumah dia ada gangguan, tak terfikir-fikir juga kalau anak dia tak asap kemian, tak ada kami kat kuda tu kan. Lagi pun macam kebanyakan pakar-pakar cakap kalau benda-benda cukup sifat jin-jin suka ada kan. Sekarang kalau Casey perhatikan kuda-kuda Kepang, semua tak suka sifat Casey. Semua tak ada kaki. Diorang draw kaki tak ada. Tu masalah tu. Macam tadi bila Casey keluarkan isteri macam mana sekarang ni kuda kebanyakan tak ada kaki yang orang-orang bikin ni semua taklah yang cukup sifat dia bukan semua cukup kadang-kadang cukup sifat tu boleh macam kita draw atau kat rumah kita ada gambar orang cakap biasa jin suka duduk bikin rumah all this kind of thing kan. Banyak pakar-pakar cakap gitu. Tapi sekarang ni kuda-kuda kalau Casey perhatikan tak ada yang ada kaki. Semua kita bikin kuda dengan tanpa kaki, dengan tanpa telinga, semua gini kira kurang sifat lah. Ada tahu bila macam tu, so takut orang kasih salah perception terhadap Kuda Kepang Masuk Kuda Kepang je mesti kena kacau. Masuk Kuda Kepang kena kacau. Itu yang kita tak nak. Terima kasih Pak Hitam Okay. Itu dia. Baik, pendapat pandangan dari Pak Hitam, seorang penggiat seni Kuda Kepang. Ada yang mungkin suka, ada yang tak suka, masing-masing lah individu. Ada yang suka dengar radio, ada yang tak suka. Tak nak lah aku dengar radio ni semua. Macam tu lah. Jadi kita harus akurlah kat dunia ni bukan senang nak senangkan semua orang dan
bukan senang. Yalah, nak tengok mana yang salah, yang betul tu. Kadang-kadang benda tu macam grey area lah. Baik, kiriman-kiriman pendengar kita berikut ini daripada Yati. Kata Yati, KC, saya pernah bertugas sebagai delivery. Apa ni? Mac delivery lah, menghantar makanan lah dari McDonald. Dan hanya bertugas lebih kurang dekat sebulan lebih sebelum saya ambil gaji saya mengucapkan selamat tinggal. Saya pernah mendapat panggilan daripada sebuah rumah flat ni, dan blok yang dimaksudkan ni adalah salah sebuah blok di kawasan Marsiling yang dikatakan blok ini adalah blok berantu. Orang-orang sana kata di blok yang sama ada seorang makcik bomo ni tinggal, dan dia seringkali pada malam-malam tertentu akan lepaskan barang benda yang dia pelihara. Tapi sejauh mana kebenarannya saya tak pasti. Tapi bila dapat alamat tersebut, teman saya pun tanya, kau hantar mana? Saya cakap, dia terus sound saya kata baik-baik. Tempat ni dangerous, keras. Dia ceritakan, saya dah dengar ceritanya, kata Yati. Kemudian teman saya kata pada saya, apa-apa kau picit aku. Jadi saya pun tak apalah, dengan niat yang baik nak mencari rezeki, saya pun pergi ke Marsiling, blok 2 digit. Tak nak sebut blok mana lah. Dia sebut lagi blok ni. Blok 2 digit. Kemudian bila sampai dekat blok tersebut, saya pun pergilah ke rumah yang disebutkan. KC, saya ketuk pintu, alangkah terperanjatnya KC, yang pesan makanan ringkas. Seorang makcik yang saya rasa mungkin makcik yang dikatakan ni lah. Rumahnya gelap. Dalamnya cuma ada cahaya lampu samar-samar dari dapur. Yang memeranjatkan saya ternampak ada beberapa wanita sedang berdiri, dan mereka ada 4 orang kesemuanya, termasuk makcik ni 5 orang. Sebab bila makcik ni buka pintu, dia terbuka sedikit besar, kemudian dia tarik balik tutup depan saya. Dia tengok saya semacam, dan dia ni alamak, kemudian kiriman SMS anda tergantung. Kalau boleh Yati kirimkan lagi, sebab kisah anda ni menarik tetapi nampaknya terpotong lah. Baik, kita akan kembali sebentar nanti. Makcik hantu di Marsiling, tak tahulah benar atau tidak. Ingat, MJ12 hanya satu hiburan. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya.